Wa syaghala nafsahu bi ta'assub lil ulama, dan menyibukkan dirinya dengan ta'assub kepada ulama. Nampak? Ta'assub kepada ulama. Baik yang ni yang masalah ini. Masalah lah ni macam saya kata dah lah. Syarat nak mengajar, syarat nak pergi kelas ustaz ni, dia keluar lah, dia tanya lah ustaz. Kalau dia tak keluar aja, ke tak pergi. Ada ustaz tu tanya lah ustaz ke? Ataupun ustaz tu masuk TV mana ke? Cari populariti dan glamour. Ada glamour, ustaz tu glamour, ramai. Ustaz tu kurang glamour, tu tengok pada glamour. Ada juga tengok pada ustaz tu segak ke tak. Ada juga tengok pada ustaz tu dia pandai bercakap, pandai bercerita ke tidak. Ada tengok kepada ustaz ni tua ke muda. Ada tengok kepada ustaz ni sijil ke, ada apa sijil. Ada tengok kepada ustaz ni datuk ke Tan Sri. Jadi semua benda ni menjadi penilaian yang menyebabkan wujud di sana racun-racun ta'assub dan fanatik. Fanatik kepada dunia, fanatik kepada status, fanatik kepada rupa bentuk. A'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Nabi di dalam hadis, iyyakum wal ghulu. Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara ghulu, fanatik melampau ini. Qad ahlaka man kana qablakum al-ghuluwa fid din. Telah musnah golongan-golongan sebelum kamu kerana sikap melampau-lampau mereka terhadap agama. Jadi kita jangan ta'assub kepada pribadi tertentu. Jangan. Kepada imam-imam ke jangan. Kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika berlaku perselisihan. Jadikanlah ini sebagai prinsip. Tak kira lah. Dan kita tak perlu confuse lagi. Kadang-kadang kita confuse. Ustaz pun ustaz cakap macam ni. Pasal ustaz pun cakap macam ni. Pasal jangan confuse. Tengok apa yang dijadikan sebagai dalil dan hujah. Jangan tengok kesimpulan je ustaz bagi. Ustaz bagi kesimpulan benda ni harus. Ustaz ni kata kesimpulan benda ni haram. Ustaz ni kata kesimpulan benda ni wajib. Kita pun ustaz ni kata wajib. Ustaz ni kata siapa ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sewajarnya kita bukan melihat kepada kesimpulan hukum itu semata-mata. Kita melihat kepada hujah-hujah yang dikemukakan dan cara penghujahan itu. Dia bagi apa? Dia bagi dalil. Dalil apa? Quran, hadis. Okey. Hadis dia pakai hadis apa? Kedudukan hadis dia sahih ke tidak? Macam mana cara dia faham tu? Nak kena tengok betul tak? Sesuai tak dengan metodologi ulama-ulama salaf memahami Al-Quran dan hadis. Benda ni semua kita perhati, baru kita boleh dapat jawapan yang betul. Jadi ustaz mana yang dia pakai Quran, As-Sunnah sesuai dengan metodologi ulama-ulama salaf, hadis-hadis yang sahih, jelas, maka diterima pendapat dia secara mutlak. Diterima pendapat dalam isu tersebut. Terima. Pasal apa? Pasal Quran Sunnah, bukan pasal ustaz. Kadang-kadang kita terbalik, kita terima pendapat kerana ustaz tu, bukan kerana Quran dan Sunnah. Yang ni kita kena hati-hati dan kita kena banyak muhasabah. Kita takut-takut tergolong di kalangan orang yang Allah Subhanahu wa taala sindir mereka, cerca mereka di dalam Al-Quran. Allah dah perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan sesuatu lebih daripada Allah dan lebih daripada Rasulnya. Yang kita dah kena dahulukan Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, bukan orang lain. Bila kita meletakkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala cerca kita. Allah Subhanahu wa taala hina kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis yang masyhur, kata Nabi, akan tiba manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka ini sibuk dengan matan hadis tu, mereka ini sibuk dengan tanam-tanaman. Mereka sibuk dengan tanaman-tanaman. Kemudian okey, hadis macam ni, ingat, idza tabaya'tum bi bai'in 'ainah, apabila seseorang itu berjual beli dengan urusan jual beli yang ada riba. Idza tabaya'tum bi bai'il 'ainah. Kemudian wa akhadhtum aznabal baqar, dan sibuk dengan urusan penternakan, duk tarik ekor lembu ya. Wa taraktumul jihad,
dan meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan letakkan ke atas kamu kehinaan sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Sebab maksudnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sering kali mendahulukan agama Allah. Walaupun orang tengok macam bagus, macam perniagaan ni macam bagus, tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih bagus. Orang nampak penternakan ni macam bagus, tapi dia tinggal tanggungjawab dia terhadap Islam. Maka Allah akan letakkan dia ke dalam kehinaan sampai dia kembali kepada agama dia. Jadi orang yang mulia adalah orang yang sentiasa mendahulukan agama dia daripada segala sesuatu. Wallahu a'lam.